Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz saja untuk bicara kita dalam rancangan Legasi. Pada kali ini kita bawakan bicara untuk sama-sama kita dengarkan persediaan adik-adik kita, adik-adik saya lah, untuk sama-sama menghadapi peperiksaan SPM, bagaimana persiapan mereka, apa yang perlu mereka buat dari segi fizikal dan mental untuk mempersiapkan diri masuk ke peperiksaan nanti SPM. Tak lama dah pun, insyaAllah kita doakan semoga keselamatan dan kesejahteraan mereka sentiasa dalam kebaikan, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama mereka dapat ikuti SPM nanti dengan baik, dengan cemerlang. Dan insyaAllah kita bersama dengan tetamu saya dah pun berada dalam talian untuk kita dengarkan bicaranya bersama dengan Cik Muhammad Noor bin Idris, merupakan pensyarah di Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris, bersama-sama dengan saya dalam talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Faiz. Saya sihat ke kita ni? Alhamdulillah sihat. Cik Faiz macam mana? Okey ke? Sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah kita kali ini nak bawakan satu perbincangan lanjutlah berkaitan dengan anak-anak kita ni, adik-adik saya ni, untuk sama-sama masuk ke SPM nanti Mac 2 Mac peperiksaan bertulis dia. Ya, tak lama dah. Ni dah 23 Februari. Jadi kira minggu depan je lah pun. Untuk adik-adik saya ni nak masuk ke SPM. Jadi kita nak tahulah macam mana persiapan, apa yang perlu mereka buat. Tapi sebelum kita nak sembang-sembang, mungkin nak berkenal-kenal dengan Cik Muhammad Noor Idris, pensyarah di Fakulti Pembangunan Manusia UPSI. Silakan Cik Muhammad Noor Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar semua. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Faiz, DJ kita pada malam ni kerana sudi mengundang saya, dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak IKIM kerana sudi menjemput saya juga. Nama saya yang diberi Muhammad Noor bin Idris. Saya berasal daripada Kampung Legih, Jeli, Kelantan, dan sekarang ni saya sedang mengajar di UPSI di Jabatan Psikologi dan Kaunseling, dan saya seorang yang kerap juga berceramah di sekolah untuk motivasi pelajar dan juga menjaga kursus-kursus secara online lah untuk graduan-graduan yang ingin pergi interview lah. Alhamdulillah pada malam ni saya bersama Cik Faiz kerana beri peluang pada saya. Terima kasih banyak. Kembali insyaAllah. Saya sempat membaca artikel tulisan Cik Muhammad Noor sendiri di akhbar berkaitan dengan persediaan ampuh adik-adik kita ni untuk masuk ke SPM nanti, dan insyaAllah kita nak dengar lebih lanjut lagi lah bagaimana persediaan. Setengah orang kata Cik Muhammad Noor lebih kepada adik-adik, tapi kadang-kadang dalam suasana SPM hari ini bukan sekadar adik sahaja perlu bersedia, sokongan daripada ibu bapa juga perlu untuk adik-adik kita ini masuk dan melangkah ke Dewan Peperiksaan itu dalam keadaan yang baik, yang apa orang kata, seronok nak ambil exam dan yakin untuk menduduki peperiksaan itu nanti. Dan untuk menghadapi SPM 2 Mac ini, untuk ujian bertulisnya, saya pasti mereka menanti dengan penuh debar. Satu debar untuk nak jawab soalan, tak tahu soalan tu bentuknya macam mana kan, dan satu lagi debaran yang mereka rasai adalah dalam uncertain event hari ini, pandemik COVID-19 yang mereka pun tak tahu, sebab kita pun ada SOP tertentu. Kalau kata sahabat-sahabat positif, bagaimana mereka perlu menduduki peperiksaan, kalau close contact dan sebagainya. Sebab kita melihat angka-angka jangkitan baharu pun semakin meningkat, tinggi angkanya, masih 5 digit. Jadi kita pun bimbang bagaimana adik-adik kita ini untuk masuk ke alam peperiksaan nanti. Dan saat akhir, kira akhir bersungguh lah, sebab minggu last dah ni, minggu depan mereka nak masuk, nak perang dah untuk SPM. Apa persiapan yang mereka perlu buat berhadapan dengan peperiksaan kali, dan apa yang perlu mereka fokus sebenarnya? Okay, terima kasih Cik Faiz. Apa pun tahniah untuk para pelajar kita, adik-adik kita yang akan menghadapi peperiksaan tidak lama lagi untuk SPM. Sijil pelajaran Malaysia ni sijil yang amat penting sebenarnya dalam peringkat persekolahan kita. Namun apabila kita akan menghadapi peperiksaan tak berapa lama lagi, perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita kena fokus matlamat kita. Itu yang paling penting sekali. Kita kena fokus balik, ingat balik
apa matlamat kita yang kita ingin capai ketika SPM nanti. Itu paling penting sekali. Maka kita kena pasang diri kita ni bahawasanya kita boleh mencapai apa target yang kita nak. Biar kita pasang diri kita dalam minda kita, dalam hati kita yang kita dah tulis di merata tempat kenyataan yang impian kita ingin berjaya dalam SPM. Maka kita kena fokus balik. Apabila kita fokus bermakna kita akan jalan berdasarkan matlamat yang kita nak. Apabila kita tiada fokus untuk peperiksaan kita, bermakna kita akan seumpama sia-sia perjuangan kita kerana kita tak ada matlamat. Maka kepada yang belum lagi menetapkan matlamat untuk SPM dia, maka tetapkanlah matlamat dan fokuslah matlamat kita apa yang kita nak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita telah fokus matlamat kita, bermakna kita akan ada energi untuk mencapai matlamat kita. Apabila kita ada energi, bermakna kita kena gunakan energi kita ni untuk belajar balik dan ulang kaji balik apa yang telah kita pelajari selama ini walaupun dalam masa 1 minggu lebih ini. Kita kena tengok balik, kita kena review balik apa yang sepatutnya kita perlu titik beratkan dalam aspek pembelajaran kita. Dan kemungkinan zaman ini, zaman yang agak moden, kita belajar bukan secara face to face, bahkan banyak secara online, PDPR. Maka banyak juga guru-guru telah menyediakan pelbagai nota secara rakaman. Maka ketika inilah kita guna balik masa yang ada untuk kita ulang kaji balik video-video yang kita telah rakam, apa yang kita baca selama ini. Dan mungkin juga rakaman-rakaman pengajaran guru kita yang telah guru kita sharing dalam WhatsApp group, dalam Telegram group. Maka kita tengok balik bila masa kita ada masa free. Jangan kita buang pada masa ini. Jangan buang masa kita tengok balik apa yang kita telah pelajari selama ini. Itu paling penting. Yang ketiga, walaupun kita berada di pencutan yang paling akhir, seminggu lebih saja lagi, kita jangan lupa untuk menyediakan jadual yang tepat untuk mengulang kaji pelajaran kita. Waktu-waktu yang amat singkat ini. Agar kita tidak ketinggalan apa yang perlu kita utamakan. Biar kita bersusun dengan elok. Tersusun dengan elok apa yang kita ingin belajar. Apa yang kita ingin ulang kaji. Kalau kita langsung tak ada jadual, bermakna kita belajar secara tidak tersusun. Maka kita kena susun dengan elok jadual kita. Bangun solat subuh, apa yang perlu kita buat. Selepas minum pagi, apa subjek yang kita perlu buat. Selepas zuhur, apa yang kita perlu buat. Itu yang perlu kita buat itu. Seterusnya, yang keempat, kita juga perlu hadiri kelas-kelas tambahan yang cikgu banyak buat ketika ini. Waktu-waktu akhir ini, walaupun secara online, Google Meet sebagainya. Maya, betul? Maya, banyak guru buat sekarang ni. Sebab guru sebenarnya lebih risau daripada kita sebagai pelajar dia. Guru lagi risau. Macam mana lah sudah aku ni nak exam ni. Maka mereka bertukar lumus buat kelas tambahan. Seperti mana adik saya, Cikgu Farahil yang mengajar di SMK Sipapulai. Setiap malam dia buat kelas tambahan secara maya dengan para pelajar dia yang mengambil subjek kimia dan juga subjek sains. Maka itulah kita sebagai pelajar ambil peluang untuk join apa peluang yang disediakan oleh para guru kita. Jangan kita rasa penat, jangan kita rasa kita letih semata-mata sampai kita buang-buang peluang yang ada itu. So kita kena ambil sepenuhnya itu. Dan juga waktu yang ketika ini, kita juga kena utamakan juga bagaimana hubungan kita dengan ahli keluarga dan kawan-kawan dan para guru kita. Kenapa kita ingin pastikan hubungan kita ni harmonis. Bila hubungan harmonis bermakna kita boleh beri tumpuan sepenuhnya kepada untuk mencapai matlamat kita ketika SPM nanti. Kita tak nak ada perasaan kita yang konflik dalaman kita, rasa sakit hati dengan kawan kita, rasa cemburu dengan adik-beradik kita, rasa itu semua kita nak buang. Kena elak waktu ini. Waktu yang amat penting ini. Sebab persediaan waktu akhir ini kita kena utamakan. Kalau emosi kita terganggu, mental kita terganggu, bagaimana kita fokus kepada persiapan kita untuk menghadapi peperangan kita ini. Supaya peperangan kita dalam pendidikan SPM ni. Kerana subjek yang paling penting, peperiksaan yang paling penting ketika SPM ini kita kena utamakan. Kerana tanpa SPM kita seumpama kita tidak belajar dalam negara kita ini. SPM paling utama sijilnya. Okey, itu Encik Faiz. Persediaan yang perlu mereka utamakan kita ini. Sebelum kita fokus kepada mental dan fizikal mereka nanti.
fizikal mereka. Itu pun aspek penting juga. Jadi macam Cik Muhammad Nur sebut, cikgu lebih lagi risaunya berbanding anak murid nak masuk ke dia peperiksaan. Jadi adik-adik saya dalam suasana hari ini, dalam masa cikgu pulun untuk buat apa pun pecutan akhir menghadapi peperiksaan SPM ini, anda rebutlah peluang ini. Jangan cikgu je pulun, anda duduk tenang, relax je, rasa tak apalah, dah nak exam dah, tak boleh masuk apa yang nak belajar. Itu pun nak tahu juga dengan Cik Mak Nur secara psikologinya, adakah benda-benda last minute ini boleh ke, tak boleh ke? Tu kejap lagi lah, insyaAllah kita nak sambung lagi. Cik, mana kita nak rehat sekejap, nak bagi tenang-tenang untuk adik-adik kita ni. Kembali selepas ini untuk kita bicarakan lagi bersedia SPM untuk adik pelajar kita yang bakal menduduki, kalau ikut 2 Mac, kira seminggu sungguh. Hari Rabu ni nak masuk adik-adik kita untuk 2 Mac ini, peperiksaan SPM. Jadi kita nak kembali selepas ini bicaranya untuk legasi. Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan kami di IKM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Faiz Sajud Span untuk legasi kita bawakan bersama dengan rancangan bersedia SPM. Tajuk kita pada kali ini untuk meraihkan adik-adik kita yang bakal menduduki SPM. Tak lama dah, seminggu dah nanti untuk mereka berperang berhadapan dengan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Kita bersama dengan Encik Muhammad Nur Idris, merupakan pensyarah di Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dah kita dengarkan tadi bagaimana persediaan jadual penting. Ada setengah orang rasa macam nak belajar ni lah hari ni, tapi tak tahulah berapa minit boleh buka, berapa minit boleh fokus. Jadi bila ada jadual tu, insyaAllah tersusun pembelajaran kita, walaupun tinggal lagi seminggu je lagi untuk masuk ke peperiksaan. Sebelum kita nak cerita tentang study last minute, perlu ke tak, masuk ke tak apa yang kita belajar last minute ini, kita nak tahu jugalah Cik Muhammad Nur dalam persediaan mereka berhadapan SPM ini, mental, fizikal. Mereka adik-adik saya ni orang-orang hebat sebab belajar pun dalam suasana PDPR, duduk dekat rumah dengan pelbagai cabaran, TV-nya lagi, katilnya lagi kan. Jadi kita nak tahulah cabaran dari segi fizikal, dari segi mental. Bukan sahaja mereka, adik-adik saya, tapi bagaimana ibu bapa untuk bersedia mental, fizikal, melepaskan anak-anak mereka untuk ke peperiksaan dalam suasana kita bimbang juga dalam peningkatan kes COVID-19 ni, Cik Muhammad Nur. Okey, terima kasih Cik Faiz. Alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan pandemik COVID ni, pembelajaran kita masih berterusan walaupun secara online. Dan ada antara kita yang akan sedikit terkesan kepada mental dan fizikal mereka. Apatah lagi dengan waktu yang paling singkat ini untuk menghadapi SPM, maka semestinya kita akan mengalami sedikit tekanan kepada mental kita. Jadi adik-adik kita kena ingat, bagaimana kita nak memastikan persediaan mental kita ini, kita jangan sesekali berfikir negatif. Elak gambaran negatif. Elak daripada berfikir bahawasanya aku ni tak boleh buat lah. Aku ni tak tahu lah macam mana aku punya nak buat ni. Jangan begitu. Kita sentiasa kena berfikir positif. Kenapa? Kerana kita akan berfikir dan kita akan buat apa yang kita fikirkan. Maka kita sentiasa fikir positif. Dan kita kena ingat, sejarah hidup kita, kita pernah berjaya. Kita bukan kita hanya fight dengan 100,000 calon SPM ataupun 100 orang calon SPM sekolah kita. Bahkan kita pernah menewaskan 10 juta orang lain, Cik Faiz, dalam hidup kita. Ketika kita di alam rahim, kita telah menewaskan 10 juta orang lain untuk berebut satu permata, iaitu ovum. Dalam statistik Aiman itu ada 10 juta sperma. Mengikut ahli sains lah, ada 10 juta sekurangnya dalam statistik Aiman itu. Dan kita berenang, ramai-ramai berenang, berebut satu ovum. Daripada 10 juta itu, yang berjaya kita sahaja. Yang lain semua gagal. Dalam persaingan itu, hanya kita sahaja yang berjaya. Kenapa pada masa itu kita boleh menewaskan berjuta orang lain untuk menjadi champion, untuk menjadi best student kalau ketika SPM ni? Kenapa waktu sekarang kita tak boleh jaya lagi? Kita boleh buat lagi. Ketika dulu kita berjaya di alam rahim, menewaskan 10 juta orang lain kerana kita berfikiran positif. Kita ada matlamat. Kita ingin bersenyawa dengan ovum dalam masa 48 jam paling lewat.
Kerana kalau kita tak berjaya bersenam dengan oven dalam 48 jam, kita akan mati. Bila kita ada matlamat, kita akan ada energi. Kita akan berusaha untuk mencari peluang untuk kita berjaya. Maka adik-adik, kita kena berfikir positif begitu balik. Jangan rasa kecewa. Jangan cepat putus asa. Kita kena kenang balik bahawasanya memang kita pernah berjaya dan akan kita mencipta kejayaan lagi. Sentiasa berfikir positif. Itu pertama. Yang kedua, untuk menjaga mental kita ni, sentiasa bersedia menghadapi SPM. Kita perlu sentiasa berfikiran untuk sentiasa bersedia dan mencipta sejarah sekali lagi. Kita kena sentiasa bersedia, kita kena sentiasa yakin bahawasanya kita mampu untuk mencipta sejarah untuk diri kita, menjadi pelajar best student di sekolah kita, menjadi sejarah dalam family kita, menjadi pelajar yang paling cemerlang dalam SPM dalam family kita dan memberi sejarah kepada sekolah kita untuk menjadi antara sekolah yang terbaik dalam negeri kita, bahkan dalam negara kita untuk SPM tahun ini. Kita kena sentiasa bersedia berfikir dan sentiasa bersedia untuk mencapai apa yang kita telah matlamatkan. Itu dari segi mental. Bahkan dari segi fizikal Pak, di akhir-akhir waktu ini dan ketika kes yang semakin banyak setiap hari ini, kita semestinya kena menjaga kesihatan kita lah adik-adik. Waktu ini cuba sebaik mungkin janganlah terlalu bebas keluar daripada rumah kita. Biarlah kita fokus kepada pembelajaran kita. Biarlah ibu bapa kita yang keluar. Kita fokus kepada pembelajaran kita ni. Kita tak nak terdedah dengan persekitaran luar yang kemungkinan banyak terlibat dengan kes-kes jangkitan COVID. Kalau boleh kita nak elak kesakitan itu. Apabila kita terkena COVID, kemungkinan kita mengganggu kesihatan kita dari segi sakit kepala kita, sakit mata kita, sesak nafas kita dan sebagainya, sukar tidur kita. Bagaimana kita ingin memberi perhatian kepada tumpuan kepada pembelajaran kita. Itu pertama. Jaga kesihatan kita, kalau boleh elakkanlah untuk terlibat secara umum. Biarlah kita bersendirian, biarlah kita introvert ketika seminggu ini. Tak apa. Tak ada siapa marah ni. Tak ada siapa marah. Kita introvert dalam bilik kita, kita study, tengok video rakaman-rakaman cikgu mengajar, apa yang kita dah baca rakam, kita dengar balik. Biarlah waktu seminggu ini. Bila orang kata kita sombong pun tak apa. Asalkan kita tidak sombong di alam maya. Saya. Yang pertama. Yang kedua, tak nak kita study macam mana pun, jangan kita terlalu over sangat sehingga kita terlupa kepada untuk tidur. Okey. Betapa pentingnya adik-adik kita tidur ini. Jangan kita sampai 3-4 jam saja sehari tidur. Paling tidak biarlah cukup 6 jam setidak-tidaknya. 8 jam lagi baguslah. Setidak-tidaknya biar kita cukup tidur, biar kita tidak terasa lesu, biar kita tidak rasa lemah untuk bangkit pada hari seterusnya untuk kita tumpukan kepada pelajaran kita. Jangan kita terlupa untuk tidur. Bahkan biarlah kita sentiasa ada seterusnya aktiviti secara beriadah sekala biar ada. Seminggu ni biar kita keluar sedikit dengan family kita, pergi tempat yang tak ada orang sangat, kita jogging yang ringan-ringan ke, jalan-jalan kaki ke, rehat, sambil dengar di earphone telinga kita apa yang kita rakam pelajaran kita tu, sambil rehat, biar ada waktu riadah. Bahkan untuk persekitaran kita juga, kita kena jaga. Jangan kita buat aktiviti waktu inilah kawan kita pula ajak pergi hiking, ajak pula pergi berenang, pergi ke pulau-pulau. Kalau boleh waktu ini, alasan nak stres tak perlulah. Tak perlu buat aktiviti yang berbahaya. Kau nak release tension ke kan? So alasan nak hilang stres itu pergi hiking sebagainya yang aktiviti berbahaya tak perlulah waktu ini untuk pastikan keselamatan diri kita terjaga. Jangan kita mencederakan diri kita waktu ini, waktu-waktu genting untuk kita beri tumpuan kepada perpesaan SPM kita. Jangan pula kawan panggil, Mak Noh, jom ikut aku, kita pergi hiking naik gunung hari minggu ini. Kita nak release stress nak exam. Jangan. Takut kita terkena apa-apa aktiviti yang boleh memberi musibah kepada kecederaan diri kita. Janganlah terlibat begitu. Itu penting untuk fizikal. Bahkan waktu ini kalau boleh, kita tumpukan pada pemakanan yang sihat. Memberi kita tenaga dan berzat. Biar kita ada tenaga dan energi yang cukup
untuk tumpu sepenuhnya tumpuan kita kepada perpiasaan kita. Jangan sampai waktu ini kita terlibat dengan aktiviti yang boleh membahayakan dan kita makan pula makan makanan yang tidak berzat, yang memberi kita susah nak tidur, memberi kita hilang tumpuan pada pelajaran kita. So itulah nasihat saya untuk persediaan fizikal kita itu adik-adik. Harap-harap adik-adik boleh terima lah saya punya pandangan ini. InsyaAllah semoga adik-adik kita bersedia dari fizikal dan mental untuk berhadapan dengan SPM ini. Nak release tension ada banyak cara, tak payah perlu hiking sangatlah kali-kali ni kan. Boleh tunggu nanti lepas habis selesai SPM dan dalam masa yang sama walau ke mana juga pergi, macam Cik Makno pesan tadi, agar tak kerap sangat kita berada, kalau dapat elakkan berada di tempat umum untuk kita kekang penularan jangkitan itu, kita sama-sama buatlah. InsyaAllah kita doakan keselamatan dan kesejahteraan adik-adik kita. Dan Cik Makno tadi sebut tentang ada seminggu ini buat jadual untuk belajar, masih lagi pergi kelas-kelas online yang cikgu anda sediakan. Tapi ada setengah orang rasa hujung-hujung ni tak perlu dah. Nah, inilah masa rehat sebab dah study lama dah, setahun dah belajar. Kan? Jadi inilah masa untuk rehat, untuk perang nanti dah boleh fokus betul-betul lah untuk exam nanti. Adakah belajar last minute ini perlu? Ataupun setengah orang kata tak masuk dah kalau hujung-hujung ni. Macam mana Cik Makno? Okey, terima kasih pada persoalan ini Cik Faiz. Satu soalan yang agak baik. Ada yang kata tak perlulah kita belajar last minute. Kadang-kadang belajar pun tak masuk juga dia katanya kan. Apapun pada pendapat saya Cik Faiz, hinggalah waktu terakhir untuk kita menjawab soalan, seboleh-bolehnya biarlah kita belajar. Walaupun last minute orang kata tak berguna, tidak mengapa. Sebab kita perlu untuk remind balik apa yang kita telah pelajari. Okay? Jadi belajar last minute ni walaupun orang kata tak penting, bagi saya amat penting. Kenapa? Yang pertama kerana kita nak review balik apa yang kita telah pelajari, apa yang kita telah ulang kaji, apa yang kita telah hafal, apa yang kita telah praktis, untuk agar menjadi satu ingatan berkekalan dalam minda kita. Kita untuk review balik. Dan apa perlu kita buat kajian study last minute ini agar kita tidak terlepas apa yang kita telah pelajari. Dan kita boleh belajar balik kalau kita ada terlepas. Kadang-kadang kita ni manusia biasa, nasia, lupa. Maknanya kadang-kadang kerana sikap lupa ini kita akan tertinggal. Maka lebih baik kita review balik dan kita lihat apa yang kita mungkin boleh tekankan pada waktu itu. Itu yang kedua. Yang tiganya, kenapa penting last minute ini kita study juga. Kita tak nak buang masa begitu saja. Walaupun orang kata 7 hari tak perlu, aku nak enjoy dah. Aku dah belajar setahun lebih sudah. Nak enjoy seminggu ini. Jangan begitu kerana takut enjoy kita itu di awalnya menjadi duka di akhirnya. Biarlah kita bersusah payah walaupun saat-saat akhir ini untuk ulang kaji walaupun last minute agar kita dapat gembira di akhirnya. Kadang-kadang kita tengok di mana-mana sekolah Encik Faiz kan, kita tengok ada dua budaya berbeza antara pelajar lelaki dan perempuan. Kalau kita tengok pelajar perempuan, sebelum masuk exam, mereka berbaris tepi-tepi dewan tu melihat buku nota masing-masing. Kita perasan kan. Kadang-kadang pelajar lelaki ni, dia pergi exam, dia lenggang-lenggang je. Tak ada nak baca apa, relax je. Jadi, itu maknanya kesempatan untuk belajar di last minute. Walaupun ada masa 5 minit, dia baca juga. Mana tahu itu yang kita baca, itu yang keluar dalam soalan nanti. So, kita jangan sia-siakan waktu yang masih ada ini. Walaupun sedikit masa, yang penting kita boleh mengulang kaji apa yang kita telah pelajari. Okay, terima kasih Encik Faiz. Saya Cik Makno, terima kasih untuk pesanan itu. Jadi jangan buang masa, jangan sia-siakan, belajarlah. Itu pesan Awang Faiz dan juga Cik Makno kepada adik-adik pelajar kita. Dan Cik Makno, kita nak rehat sekali lagi. Nak kembali selepas ini untuk ujung-ujung bicara kita dalam legasi. Kita nak ceritakan, nak beri nasihat kepada adik-adik bagaimana anda untuk masuk ke SPM nanti dengan bergaya dan keluarnya dengan cemerlang, insyaAllah, untuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia anda. Kembali selepas ini untuk legasi, bersedia SPM.
Terima kasih atas perhatian anda bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Legasi. Kita bawakan setiap Rabu 9 malam, minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. InsyaAllah kita akan bawakan rancangan Legasi ini dan selanjutnya kita akan bersama dengan rancangan Khabar Orang Muda. Dan Legasi kita pada malam ini berbicara tentang bersedia SPM bersama dengan Encik Ahmad Nur Idris, merupakan pensyarah di Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita dah sampai di penghujung pertemuan untuk legasi kita. Sedikit kita nak dengarkan pesanan oleh Encik Ahmad Nur kepada adik-adik pelajar kita. Bersedia SPM ini, bersedia dalam apa cara sekalipun, kita harap dapat anda buat sebaik mungkin, dan insyaAllah SPM ini penentu untuk anda masa depan dan kecemerlangan anda di masa mendatang. Nasihat buat adik-adik pelajar kita yang bakal duduki SPM seminggu dari sekarang ni, Encik Ahmad Nur. Terima kasih Cik Faiz kerana beri peluang saya untuk memberi nasihat kepada adik-adik saya pelajar di sekolah yang akan menghadapi SPM tak lama lagi. Pertamanya, nasihat saya adalah kita jangan buang masa waktu yang terakhir ini. Jangan terikut dengan kawan-kawan kita yang suka bersukaria. Jangan terikut dengan kawan-kawan kita yang suka membuang masa. Kita fokus kepada matlamat kita untuk mencipta kejayaan, untuk mencipta sejarah pada diri kita sendiri, kepada keluarga kita dan sekolah kita. Itu yang paling penting sekali. Pedulikan apa orang nak kata, yang penting aku perlu berusaha kerana aku ingin mengubah hidup aku, mengubah hidup keluarga aku dan mengubah hidup bangsa aku satu masa nanti. Yang kedua pada adik-adik, apabila kita telah berusaha, man jadda wa jada, man yazra' yasra'. Sesiapa yang berusaha akan berjaya. Sesiapa yang malas dia akan gagal. Maka mudah-mudahan dengan hasil usaha kita ini, Allah tidak akan mensia-siakan apa yang kita telah usahakan. Namun begitu, jika berlaku di sebaliknya, kita telah usaha, kita telah study, bahkan tiba-tiba kecemerlangan yang kita nak ini tidak tercapai. Contohnya kita target 10A. Tiba-tiba kita cuma dapat 8A sahaja. Maka jangan terlalu kecewa. Apa yang kita target tidak tercapai. Jangan sampai pula kata aku gagal sudah mencapai apa yang aku nak. Aku manusia gagal. Jangan fikir begitu. Dan jangan ambil tindakan yang sebaliknya. Hingga ada dulu kalau kita baca surat-surat khabar, berita-berita sebelum-sebelum ini, ada pelajar mengambil tindakan yang salah. Kecewa dalam SPM mengambil tindakan, ada yang terjun bangunan bunuh diri, ada yang cuba bunuh diri. Dan ini pernah berlaku. Dan kalau boleh, jangan buat begitu adik-adik saya. SPM ini adalah permulaan untuk kita mencipta kecemerlangan dalam hidup kita. Kalau berlaku sebaliknya adik-adik, jangan terlalu kecewa. Kerana kita masih ada peluang untuk mencipta kejayaan lagi di tempat STPM. Ketika diploma, ketika di kolej-kolej kemahiran, kita banyak peluang lagi untuk mencipta kejayaan kita. Betapa ramainya pelajar saya di UPSI ini. Mereka dulu tidak mencapai target ketika SPM. Bahkan mereka mencipta sejarah kecemerlangan di peringkat STPM. Menjadi pelajar best student mendapat 4.0 PNGK mereka ketika SPM. Dan belajar di UPSI mendapat pula pelbagai anugerah lagi. Maka jangan terlalu kecewa mengambil tindakan yang bukan-bukan, yang tidak sepatutnya. Dan kepada ibu bapa, tolonglah memberi sokongan kepada anak-anak kita. Jangan terlalu kita memberi harapan yang terlalu tinggi kepada anak-anak hingga menekankan perasaan mereka. Kalau boleh kita berdoa kepada mereka, sentiasa berdoa dalam solat kita, dalam ibadah kita. Semoga anak kita mencapai kejayaan. Dan jangan seperti buat syarat kepada anak kita. Kau mesti cemerlang. Kau mesti dapat full A. Jangan begitu ayah-ayah, ibu-ibu. Biarlah kita serah sepenuhnya keyakinan kepada anak-anak kita untuk mencuba yang terbaik. Dan jika itu yang berjaya untuk mereka, sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan ada peluang lagi untuk mereka mencipta kejayaan di STPM, di diploma dan ketika di degree nanti. Bahkan ketika di PhD. Saya sendiri pun Cik Faiz masih bergelut dengan PhD saya ni. Semestinya insyaAllah saya melaksanakan PhD saya. Mudah-mudahan sialah PhD saya ni. Jadi mudah-mudahan ibu bapa jangan menekan anak-anak kita, dan kepada kawan-kawan satu sekolah, jangan mengajak kawan-kawan kita yang lain kepada aktiviti yang membuang masa ketika ini. Bolehlah kita sama-sama share dalam WhatsApp group
Okey, Mak Nur, ini rakaman aku bab 1 sejarah. Okey, Aiman, ini rakaman aku baca bab 2 sejarah. Ini Aminah, aku rakam bab 3 sejarah. Kita cuba share dalam WhatsApp group kita, dalam Telegram kita, rakaman-rakaman yang kita serang study. Biar menjadi rujukan juga kepada kawan-kawan kita lain. Biarlah kita buat aktiviti yang berguna ketika ini. Itulah nasihat saya kepada adik-adik saya, Encik Faiz. Terima kasih, Encik Faiz. Kembali Encik Mak Nur, kita ucapkan terima kasih juga untuk kesempatan kita bersama dalam berkongsi inspirasi, berkongsi pengalaman dan berkongsi idea kepada adik-adik pelajar kita yang bakal menduduki SPM nanti. Tak lama dah, bulan depan tu, dengar macam panjang, tapi seminggu tu dari sekarang untuk anda masuk ke SPM. Peperiksaan itu kami doakan yang terbaik, macam Encik Mak Nur pesan. Tak ada istilah last minute ke, awal ke, rehat ke. Jadi selagi ada masa, peluang ini gunakan sebaik mungkin, dapatkan rehat yang secukupnya. Dan ingat, dalam suasana pandemik hari ini, orang kata berpada-pada dan beringat sentiasalah kalau kita nak berada di tempat awam. Pematuhan kepada SOP, dan saya doakan semoga adik-adik saya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan yang baik. Encik Mak Nur, terima kasih banyak untuk kesempatan temu bual kita bersama. InsyaAllah kembali kita doakan juga. Yes, kita doakan juga sukses untuk PhD-nya, insyaAllah. Amin. Terima kasih banyak, Encik Faiz. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan, kita nak bicara lagi banyak perkara, banyak isu berkaitan dengan anak muda kita ni. InsyaAllah ada kesempatan kita boleh jumpa lagi, Encik Mak Nur. Boleh, Encik Faiz. Terima kasih banyak, Encik Faiz dan pihak IKIM. Sama-sama, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda terus ikuti kami kembali. Pastikan terus setia dengarkan IKIM, Inspirasi Info Dia Islam.